Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada yang dah bagi komen positif untuk naikkan semangat akak. Terima kasih korang. Terima kasih sangat-sangat. Okey, kali ni akak nak teruskan penceritaan akak dengan perkongsian yang akak ambil daripada rakan karib akak, di mana pada sebelum ni kalau korang pernah tengok satu konten akak yang bertajuk 2 kisah seram hijab terbuka macam tu. Dalam kisah tu ada 2 watak yang utama, iaitu watak Peah dan Kak Rina. Walau bagaimanapun perkongsian hari ini bukan mengenai Peah, tapi mengenai pengalaman yang dialami oleh Kak Rina bersama dengan rakan dia. Apa yang dialami oleh Kak Rina? Kalau korang nak dengar, korang dengarlah sampai habis. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey korang, untuk perkongsian kisah seram pada kali ni akak terima daripada Peah. Tapi pengalaman pada kali ni bukan dialami oleh Peah tau. Ia dialami oleh Kak Rina. Kejadiannya berlaku pada tahun 2002 di Kota Kinabalu, Sabah. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak nak kongsikan dekat sini bahawasanya Kak Rina memiliki panca indera yang ke-6, di mana Kak Rina boleh melihat kepada perkara-perkara mistik, bukan mendengar. Maknanya kalau sesuatu yang mistik yang dia tengok tu bercakap dengan dia ke, Kak Rina memang tak boleh nak dengar. Okey, kejadiannya berlaku di satu restoran yang terletak di Kota Kinabalu, di mana Kak Rina telah mengadakan perjumpaan bersama dengan rakan karib dia. Kak Rina mempunyai 4 orang rakan karib, di mana salah seorangnya yang memang betul-betul karib, betul-betul rapat gila dengan Kak Rina, dikenali sebagai Kak Leni. Akak panggil Kak Ling lebih mudah. Jadi Kak Ling ni dia yang arrangekan untuk setiap perjumpaan Kak Rina dan 3 lagi rakan karib yang lain. Dia macam ni lah, mereka ni sebenarnya berkawan daripada darjah 1 lagi, membawa sampai SPM. Dah SPM, masing-masing dah kerja, masing-masing dah berumah tangga, tapi stay lagi berhubung antara satu sama lain. Mereka akan pastikan mereka berjumpa sekurang-kurangnya 2 bulan. 2 bulan ke macam ni? Sekurang-kurangnya 2 bulan sekali pun jadilah, asalkan mereka tak putus hubungan macam tu. Tak adalah berhubung melalui gadget je. Mereka nak juga face to face. Masing-masing bila bertemu, berkumpul ramai-ramai ni, dia macam syok sikit kan. Boleh bergosip, lepas tu boleh ceritakan apa-apa isu semasa perihal mereka ke, macam tu lah, gegar kan. So untuk pertemuan pada hari kejadian, Kak Rina hanya bersama dengan Kak Lin tau. Sebab 3 daripada rakan Kak Rina ni dia tak dapat nak join sebab ada komitmen pada kerja mereka. Mereka jumpa pada malam Sabtu. Maksudnya mereka jumpa Jumaat malam lah. Malam Sabtu tu Jumaat malam lah kan. So situasinya kat sini digambarkan pada waktu malam. Pukul berapa akak tak dimaklumkan. Okey, untuk memeriahkan lagi perjumpaan mereka, maklumlah dah tinggal 2 orang, Kak Rina, Kak Lin. Macam tak syok kan, jumpa berdua je. Engkau jumpa aku jumpa engkau, sembang-sembang waktu balik. Macam tak best. So Kak Lin bagi cadangan supaya Kak Rina ni menerima kehadiran seseorang tau. Surprise. Sebab seseorang ni mereka tak pernah temui selepas SPM. Walhal
Boleh dikatakan seseorang ni agak rapat dengan mereka walaupun bukan di kalangan rakan akrab, tapi boleh tahanlah rapat dia. Mereka berkawan pun daripada darjah 1 sekolah rendah sampai sekolah menengah, saling kenal mengenali, memang cukup-cukup kenal. So bila Kak Rina dimaklumkan ada rakan special nak jumpa, macam excited lah kan, nak jumpa kawan, dah lama tak jumpa kan. So masa tu Kak Lin pun bagi tahulah dia ada ajak kepada seseorang yang dikenali sebagai Noraima. Noraima ni karakter dia orang dia lemah lembut, orang dia cun-cun macam tu. Tapi Kak Rina dengan Noraima ni nak kata rapat sangat tu tak adalah. Walau bagaimanapun excited jugalah kan nak tahu perkembangan daripada salah seorang classmate mereka masa belajar. Kok mana pun kita akan rasa okeylah, boleh lah kan, syok lah kan. Jadi bertemulah mereka setelah deal punya deal, tibalah waktu mereka bertemu di satu restoran yang terletak di Kota Kinabalu akak sebut tadi. Untuk pengetahuan korang, Kak Rina dengan Kak Lin dia naik kenderaan yang sama. Maksudnya dia datang dalam satu kenderaan sama-sama. Sementara tu Noraima dia naik kenderaan asing lah kan, sebab diorang tak adalah rapat sangat. So Kak Rina dengan Kak Lin dia sampai dulu dekat restoran tu. Sementara tu Noraima masih belum sampai. Mereka pun bersembang lah antara satu sama lain. Jadi Kak Rina timbul juga keinginan untuk tahu perihal tentang Noraima ni. Kak Rina bertanyakan kepada Kak Lin tentang Noraima. Maklumlah Kak Lin ni dia cepat je tahu perihal orang tu, perihal orang ni. Kak Lin dia orang sempoi. Lagi satu, Kak Lin dia macam nak cakap dia happy go lucky. Ramai orang suka dengan dia, ramai orang mudah ngam dengan dia tau. Walau bagaimanapun dia ada bahagian dia, mulut dia ni memang laser, memang jenis mulut cakap direct macam tu. Jadi masa tu Kak Lin bagi tahulah pada Kak Rina ni bahawasanya kawan kita tu, kalau kau nak tahu, dialog lebih kurang macam tu lah. Kalau kau nak tahu Rina, kawan kita Noraima tu kahwin dengan Datuk. Kau mesti tak tahu kan. Kau bukan jenis ambil tahu orang pun. Ni aku nak bagi tahu dengan kau. Jadi Kak Rina pun cakap, fuyo kahwin dengan Datuk tu. Aku tumpang bangga weh, ada kawan Datin kahwin dengan Datuk. Of course kan, dapat title Datin, betul tak? Jadi Kak Lin berubah wajah dia tau bila dijelaskan. Kak Lin berubah wajah dia bila Kak Rina bagi tahu dah kahwin dengan Datuk, dapat title Datin kan. Lepas tu Kak Rina pun tanya kepada Lin, kau apa hal pula? Member kita berjaya, member kita kehidupan dia okey, kau sepatutnya happy. Masalahnya sekarang ni Noraima kahwin dengan Datuk, tapi aku pelik lah, dia tak dapat title Datin. Cuba kau bayangkan, dapat kahwin dengan Datuk, tak semestinya dapat title Datin. Apa hal pula? Tanya Kak Rina. Dah kahwin dengan Datuk, dapatlah Datin. Mana pergi Datin dia? Macam ni, kau memang betul-betul tak tahulah Rina perihal kawan kita ni kan. Kau memang jenis tak pasang telinga ke apa sekarang ni? Aku nak cakap lah dekat kau kan. Macam gini gaya dia. Kalau kau nak tahu, Noraima ni kahwin dengan laki orang. Datuk tu laki orang. Dia dah rampas hak orang kalau kau nak tahu. Lagi satu, ni aku dengar lah daripada rakan-rakan kita yang lain-lain kan. Mereka cakap Noraima ni kahwin dengan Datuk tu sebab gila harta tau. Sebab nak mewah, nak hidup senang, ambil jalan mudah nak hidup senang. Dia rosakkan rumah tangga orang, sampai rumah tangga orang tu hampir bergaduh semua. Macam tu lah. Aku malas lah nak cerita lebih-lebih, sebab aku tahu pun setakat tu kan. Jadi Rina ni dia macam terkejut tak terkejut, dia tak adalah nak ambil tahu sangat perihal Noraima ni. Tak adalah dia excited sangat kan nak ngumpat hal orang ni. So dia cakap, kesian pula aku dengar macam tu. Aku ingat kan dah kahwin dengan Datuk ni kira okey lah kan. Apa okeynya? Tak ada okeynya. Mana ada bahagianya. Aku dengar lagi kan, Noraima ni jap-jap jumpa kawan nangis, jap-jap jumpa kawan nangis. Ni mesti ada hal ni dengan Datuk ni. Dalam-dalam Kak Lin tu duduk menyampai perihal Noraima muncul dari arah belakang Kak Rina tau. Yang nampak Noraima masa tu hanya Kak Lin. Excited lah Kak Lin bila tengok Noraima yang selama ni dia tak
pernah bersua muka, kali ni dia memang bersua muka, face to face dia tengok. Daripada belakang Kak Rina tu, Nuraima berjalan korang, memang cun, memang cantik, flawless gila muka dia tu. Lepas tu Kak Lin pun bagi tahu kepada Kak Rina, "Fuyo, cantik weh. Lawa cun. Ya agaknya Nuraima dulu tak ada apa ni." Macam tu lah kan. Lepas tu Nuraima dia tak dengar tahu perbualan tu. Dia pun berjalan terus pergi ke meja. Lepas tu Kak Rina dia tak perasan lagi sebab membelakangi dia. Jadi masa Nuraima nak duduk belum duduk lagi dekat kerusi tu, tiba-tiba Kak Rina pandang kepada Nuraima dalam keadaan Kak Rina ni rasa terkejut, dia rasa cuak, rasa macam ternampakkan sesuatu yang tak menyenangkan tau. Lepas tu Kak Lin pun dirasa hairan lah dengan respon yang diberikan oleh Kak Rina. Kak Lin auto tangan dia tu tepuk pada bahu Kak Rina. Kak bagi tahu korang pada sebelum ni punya konten, Kak Rina ni satu kelebihan dia melatah tau. Masa dia melatah tu, dia tersebut sesuatu yang agak keras lah. Alamak beruk, macam tu lah kan. Alamak beruk, macam terkeluar daripada mulut dia kan. So masa tu Kak Lin dengar tau apa yang diucapkan oleh Kak Rina. Sementara tu Nuraima tak dengar. Jadi tak adalah perkara tu memburukkan keadaan. Jadi Kak Rina dicuit kepada Kak Lin supaya Kak Lin abaikan apa yang dilatahkan tau. Masa tu Nuraima biasalah kan, bila dah jumpa kawan lama, tak pernah jumpa lepas SPM, memang kau aku tak jumpa. Apa lagi, cepat-cepat dia pergi, "Rina, I love you." Peluk Rina. "Lama aku tak jumpa dengan kau Rina, rindunya aku dekat kau Rina." Lepas tu dia jumpa pula dengan Kak Lin. "Lin, I love you so much Lin, aku rindu gila lah korang Lin, aku rindu sangat-sangat dengan kau Lin. Lin, kau apa khabar Lin?" Keluarlah kabar semua, kau apa khabar, apa semua keluar apa semua. Lepas tu masa tu kan Kak Rina hanya mendiamkan diri, terkejut tau. Dia terkejut mendiamkan diri, diam aja. Sementara Kak Lin, dia kan sama pokmek dengan Nuraima ni. So dia sambung lah, dia cakap lah, Ima. Dia bahasakan Nuraima tu dengan singkatan Ima tau. Ima, kau sekarang dah cantik Ima, cun, flawlessnya muka kau Ima. Kau pakai apa Ima? Kau share lah dengan aku Ima. Kau share lah dengan aku, kau pakai apa? Jadi Ima dalam keadaan malu, dia cakap, "Tak ada apalah, aku okey biasa je, aku tak ada apa." Dia macam gedik-gedik sikit kan. So diorang ni bila dah dalam keadaan macam menggedik macam tu, Kak Rina dia tengok dia diam je. Dalam hati tak tahulah apa dia cakap kan. Geramnya aku macam tu kan. Lepas tu mereka meneruskan perbualan mereka. Tanya khabar lah, kau tanya khabar aku tanya khabar kau. Tapi kan yang pelik kat situ, yang bertanya khabar cuma Kak Lin dengan Nuraima. Sementara Kak Rina dia banyak diam. Dia diam je. Dalam-dalam Kak Rina mendiamkan diri. Kak Rina memberi respon, dia seolah-olah macam tutup hidung macam tu, macam terbau sesuatu sebenarnya. Lepas tu Kak Rina juga cara dia bercakap tu, dia macam nak muntah. Kejap-kejap dia menunjukkan rasa macam loya, pening, tak tahan apa semua kan. So timbul perasaan agak tak selesa untuk Nuraima dengan Kak Lin. Apa sudah jadi pada Kak Rina sebenarnya? Kenapa tiba-tiba lah pening tadi? Elok je. Kak Lin fikirkan masa mula-mula sampai tadi, memang elok je Kak Rina, okey je. Dia sangkakan yang Kak Rina ni akan excited dengan pertemuan ni. Tapi macam pelik lah, Kak Rina tak ada bagi respon excited pun. Dia macam tak selesa sebenarnya untuk pertemuan ni tau. Jadi Kak Rina cuba untuk ambil hati mereka berdua ni, cuba juga untuk bercakap. Sambil bercakap, sambil minta maaf, sorry korang, nak muntah. Jadi Nuraima tanyalah kepada Kak Rina, "Kau dah kenapa Rina? Kenapa tiba-tiba kau nak muntah semua kan?"
Tak ada, sebenarnya aku pening lah. Jadi Kak Rina bagi alasan dia agak pening, dia agak tak selesa, tak sihat. Dalam-dalam bersembang macam tu, tiba-tiba handphone Noraima ni berbunyi. Jadi Noraima pun dia angkat handphone tu. Sebelum dia angkat handphone tu, masa dia tengok nombor pada handphone tu, memang air muka Noraima ni berubah 360 darjah, di mana pada waktu tu Noraima tak jawab apa-apa salam pun. Dia terus angkat telefon. Kau nak apa? Macam tu punya dialog dia dengan si pemanggil tau. Kau nak apa sekarang ni? Kau nak apa lagi dengan aku? Aku dah cakap dia tak ada dengan aku. Semalam dia tak balik rumah aku. Kemarin dia tak balik rumah aku. Kau dah kenapa? Memang dia tak balik rumah aku lah. Baik kau check, kau tengoklah sendiri. Manalah tahu dia balik rumah nombor 3 ke? Ada aku kisah. Engkau ni memang betul-betul cari gaduh dengan aku kan? Aku tahulah. Engkau ni sebenarnya dah pasang spy tau dekat rumah aku tau. Kau ingat aku tak kenal ke spy kau tu? Setakat spy kau tu, kau ambil, kau bawa, kau pergi hantar. Tengok kat mana laki kau duduk. Dah tentu-tentu laki kau tak balik rumah aku lah. Kau jangan cari pasal dengan aku. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau ingat aku tak tahu kau bomohkan laki kau? Alah, mengata dulang paku sepih, mengata orang, kau pun samalah buat macam tu. Aku malas layan lah perempuan macam kau. Lepas tu Noraima meletakkan panggilan telefon pada ketika itu. Masa tu Noraima still membebel, marah-marah. Marahkan keadaan tu. Laki dia tak balik, dia cari aku. Laki dia tak balik, dia cari aku. Apa hal ni? Inilah akibatnya kalau ambil laki orang. Inilah akibatnya kalau sibuk sangat, kebulur sangat dengan laki orang. Jadi Noraima dia tak sedar tau. Keadaan situasi dia pok-pek tu dah menimbulkan tanda tanya kepada dua orang rakan dia ni, pada Kak Lin dengan Kak Rina. Apa yang sebenarnya dah berlaku? Noraima sebenarnya sedang membuka aib sendiri, aib rumah tangga sendiri di hadapan dua orang rakan dia. Jadi dalam keadaan marah, Kak Lin dia agak menyebok sikit. So dia tanya, kau dah kenapa Noraima? Kau jumpa kita orang jarang-jarang lah, tiba nak marah macam ni lah. Kau kenapa macam tu? Kau duduk sini, kau duduk diam-diam kat sini, cool sikit. Noraima pun cakap, nak cool apa kejadahnya? Kalau dah asal cari laki dia je, call aku, marah-marah dekat aku, tengking kat aku. Macamlah aku tu jaga laki dia 24 jam. Dah tentu-tentu laki dia tak balik rumah aku. Tanpa dah ada nombor 3 agaknya. Macam tu. Jadi Kak Lin dia nak sejukkan keadaan. Dia cakap pada Noraima ni supaya Noraima minumlah air sikit. Kau minumlah air ni, Ima. Mana tahu engkau punya temperature tu turun sikit ke. Minumlah air ni. Air ni sedap ni. Aku dah tak ada selera lah nak minum air. Korang, aku minta maaf. Aku nak ke tandas sekejap. Jadi Noraima pun diangkat tubuh dia. Dia pun pergi ke tandas. Kata dia sekejap je. Tapi sebenarnya korang, dia pergi tandas lama gila. Bukan sekejap je. Sebab dia sedang bermain dengan air mata dan juga kemarahan dia, melayan kemarahan dia dekat tandas. Semasa Noraima pergi tandas, Kak Lin dia masa tu lah dia ambil kesempatan tu untuk tanya Kak Rina apa sebenarnya yang dah berlaku. Sebab Kak Lin tengok Kak Rina daripada awal pertemuan mereka ni memang cukup tak selesa dengan kehadiran Noraima. Jadi Kak Lin pun apa lagi, dia keluarlah dialog dia. Aku tengok engkau masa mula-mula Noraima datang tadi, kau memang tak selesa kan dengan dia kan? Kau cakap kat aku, Rina, kau dah kenapa dengan dia? Jangan-jangan korang ni memang dah gaduh tak sebelum ni kan? Lepas tu Kak Rina menempis sangkaan Kak Lin. Kak Rina cakap, mana ada apa? Tak ada apalah, aku dengan dia okey lah. Kau pun tahu kan, aku masa belajar dulu dekat sekolah okey dengan dia. Kau ni jangan nak fitnah boleh tak? Jangan nak sekap jarang aku boleh tak? Jadi Kak Lin tak puas hati. Dia tetap menyatakan bahawa Kak Rina ni memang ada masalah dengan Noraima. So daripada awal lagi, aku memang tak puas hati dengan kau lah. Aku memang tak percaya lah cakap kau. Mesti ada something tak kena ni dengan Noraima ni. Kau tak masakan kau macam macam nak muntah daripada awal lagi. Lepas tu kejap-kejap pergi tandas. Kau muntah apa dalam tandas tu? Jadi Kak Rina pun jawab lah. Dia kata, aku tak muntah, aku cuma nak termuntah.
dah nak termuntah, aku pergilah ke tandas. Takkan aku nak muntah ada pinggan nasi goreng kau ni. Aku pergi tandas, aku cubalah muntah kat tandas. Kau dah kenapa? Lepas tu, tak payahlah gaduh-gaduh. Kau cakaplah dekat aku, Rina, sebenarnya apa yang engkau nampak sebenarnya? Kau nampak hantu lagi Untuk pengetahuan korang, Kak Lin ni dia membesar dengan Kak Rina daripada darjah 1 sampai dia orang dah bekerja sekarang ni. Kak Lin memang cukup kenal bahawa Kak Rina ni memang boleh nampak perkara-perkara mistik. Jadi ayat biasa yang Kak Lin akan bagi kepada Kak Rina macam tu lah. Kau ada nampak hantu ke? Kali ni kau nampak apa? Kau cerita kau cerita kat aku sikit. Kau nampak apa? Kau kat aku, kau nampak apa? Jadi Kak Rina dia mula-mula dia tak nak tahu bagi tahu apa yang dia nampak. Tapi bila didesak berkali-kali dengan Kak Lin, dia pun cakap, kau percaya tak kalau aku cakap dekat engkau Noraima pakai susuk? Uish, ya betul. Akak-akak lah weh. Dia tengok kiri, dia tengok kanan Kak Lin kan, nak ngumpat biasalah tu. Kau akak-akak biar betul lah weh. Kau jangan kau fitnah dia. Aku cakap benda betul. Dia pakai susuk. Kau tahu tak? Aku nampak lah dekat muka dia. Aku tak heran lah kau boleh nampak apa yang aku tak nampak. Kau nampak apa? Cuba kau cerita kat aku. Tak payahlah banyak-banyak cerita. Aku diam kat sini. Kau jangan cakap kat Noraima apa yang aku cakap kat kau ni. Aku cakap kat kau, kau jangan bagi tahu dia. Kau ingat aku tak tahu ke? Orang kan kalau pakai susuk tak boleh makan sate kan? Betul tak? Alah. Kau jaga Noraima dengan aku. Aku cakap dengan kau jangan kenakan dia. Kau jangan nak bocor-bocor rahsia dengan dia. Aku pesan kat kau kau dengar dengan aku Lin. Kalau kau bocor rahsia dengan dia, jaga kau Lin. Kau risau lah. Aku okey je. Aku tak ada apa, kata Kak Lin. Jadi Kak Lin dia idea banyak dah ni dalam kepala dia ni. Dia nak kenakan si Noraima ni. Sebab dia pun geram pakai susuk. Siapa tak geram kan? So lebih kurang 20 minit lebih macam tu, dekat setengah jam selepas masuk tandas, Noraima pun dia patah balik ke meja makan. Masa tu mereka nak bersama balik semula untuk makan. Masa Noraima sampai kat meja makan, Noraima ditegur kepada Kak Lin dengan Kak Rina ni, apa pasal korang tak makan? Korang dah sejuk makanan korang tak makan. Tak payahlah tunggu aku, korang makanlah. Aku dalam keadaan macam ni, aku memang tak ada mood nak makan. Korang makanlah. Dia kan gigit-gigit sikit. Korang makanlah korang. Tak apa, aku okey je. Jadi Kak Lin dia dah pasang dalam kepala dia apa dia nak cakap. Aku tak ada selera nak makan, Ima. Apa kata kita order benda lain nak? Noraima cakap, nasi goreng ni siapa nak makan? Tak apa, nasi goreng ni lain kali boleh makan. Aku nak makan sate. Rina, kau nak tak makan sate? Kat kedai ni ada sate apa sate kambing ada tak? Sate ayam ke? Sate lembu ke? Ada tak? Macam tu. Semasa Kak Lin sebut pasal sate, riak muka Noraima berubah gila-gila. Memang berubah sangat-sangat. Dia jadi macam debarkan sesuatu macam tu kan. Takutkan sesuatu tau. Dia cuba rahsiakan sesuatu, macam terkena atas batang hidung macam tu kan. Masa tu Kak Rina dia cuit kepada Kak Lin. Tu tandanya dia suruh Kak Lin diam. Jangan nak cocok-cocok keadaan macam tu lah. Lepas tu Kak Lin, mulut dia ni memang akak cakap tadi memang dia laser, cakap memang direct. Dia uji lagi kepada Noraima tau. Dia bagi tahu kat Noraima, aku rasa nak makan dessert lah, pencuci mulut. Apa kata kalau kita order pisang mas? Pisang mas sedap juga. Pisang tanduk ke? Ada tak pisang mas kat sini? Dina, ada tak kat sini? Aku tak biasa restoran ni. Kau biasa? Ada tak pisang mas kat sini? Bila Kak Lin sebut pisang-pisang tu, memang cuak gila muka Noraima, berubah betul-betul kat situ. Terkejut betul. Noraima macam terkeluh-keluh lidah tau. Dia nak cakap, tak apalah korang makanlah, aku tak nak. Aku tak makan semua tu macam tu. Aku tak terasa lagi nak makan semua tu. Noraima ni dia usaha juga untuk menolak pelawaan daripada Kak Lin tu. Walhal sebenarnya Kak Lin tu memang nak sampaikan kat dia sesuatu, nak menyedarkan dia sesuatu. Jadi Kak Lin dah penat sebenarnya nak menyakat-nyakat ni semua. So Kak Lin kata dekat Kak Rina,
Rina, aku nak pergi tandas. Aku ada hal sikit kat tandas. So korang borak-borak lah berdua, korang sembang lah. Korang bukan tak kenal pun. Aku caw pergi tandas dulu lah. Jadi Kak Lin pun berangsurlah ke tandas. Bila Kak Lin dah pergi ke tandas, Kak Rina memang menunjukkan respon dia langsung tak selesa untuk berinteraksi berdua-duaan dengan Noraima. Masa tu Kak Rina mendiamkan diri je, macam tak nak cakap dengan Noraima. Tapi Noraima ni dia perasan tau. Respon daripada Kak Rina dari awal dia datang sampailah waktu tu, memang respon Kak Rina ni macam tak selesa sangat dengan dia. So Noraima beritahu pada Kak Rina, Rina, aku nak tanya boleh tak? Dengan nada yang agak sayu tau. Jadi masa tu Kak Rina menerima pada pertanyaan tu. Boleh, kau tanyalah apa kau nak tanya kan. Lepas tu Noraima bagi tahu, setahu aku lah kan, aku tak sabar tau nak jumpa dengan kawan-kawan aku tau, kawan sekelas dengan aku. Korang dengan aku memang baik, rapat masa sekolah dulu. Ya betul, lepas SPM aku memang tak kontak pun dengan korang, tapi kali ni aku memang nak kontak balik dengan korang. Bagilah peluang kat aku untuk rapat balik dengan korang. Aku rindu gila kat korang tau. Aku rindu dekat Lin, aku rindu dekat kau Rina. Tapi aku tengok respon kau daripada tadi lagi, kau macam tak suka aku je. Kalau aku ada buat salah dengan kau ke, kalau aku ada terhutang duit dengan kau ke, terambil apa sekalipun, aku minta maaf. Aku cakap je kat aku ada hutang dengan kau ke, aku ada buat salah dengan kau ke. Please lah, janganlah buat aku macam ni. Aku rasa macam dari tandas tadi kan, aku dah lah dengan masalah rumah tangga aku macam tu. Mengalir air mata Ima ni tau. Aku dengan masalah rumah tangga aku lagi. Lepas tu aku tengok, aku ingatkan bila aku jumpa korang ni, aku jumpa dekat sini, aku boleh hilangkan stres aku. Tapi kan, aku macam tak boleh terima tau. Sebab aku tengok kau macam tak boleh nak terima kehadiran aku. Aku tak tahu apa salah aku. Tolonglah. Noraima kali ni dia tekad mendesak kepada Kak Rina untuk maklumkan atau bagi feedback kenapa buat dia macam ni. Noraima memang excited nak jumpa dengan kawan-kawan dia, tapi feedback yang diterima macam ni. Dia memang perasan sebab dia cakap pada Kak Rina, aku tahulah Rina, aku tengok muka pun aku tahu. Aku tengok cara kau daripada tadi. Kau mana nak cakap dengan aku? Engkau macam ada marahkan sesuatu kat aku. Aku tak buat salah tau dengan kau tau. Apa yang dipikirkan oleh Ima pada masa tu, seolah-olah macam Ima ni buat satu kesalahan kepada Kak Rina. Atas dasar rasa bersalah Kak Rina kepada Ima ni, maka Kak Rina pun nak cerita salah, tak nak cerita salah, so terpaksa juga cerita sebab dah didesak. Jadi Kak Rina pun maklumkan kepada Ima, kau betul-betul memang nak tahu apa yang aku tahu. Kau memang nak tengok apa yang aku tengok. Macam tu. Jadi Ima ni dia ingat balik tau. Dia tahu memang daripada sekolah dulu, sekolah rendah, naik sekolah menengah, kau memang selalu cerita kat kita orang yang kau ada kebolehan untuk lihat tengok benda-benda mistik kan. Sampai sekarang ke kau masih lagi boleh tengok benda-benda macam tu? Cuba kau bagi tahu kat aku. Aku rasa kalau aku kenangkan cerita-cerita yang kau share dekat aku, dekat kawan-kawan dulu, memang seram weh. Seram dia tak hilang tau sampai hari ni. Sampai hari ni kau stay ke boleh tengok benda-benda macam tu? Jadi masa tu Kak Rina dia tak nak panjang-panjangkan kisah ni. Dia tak nak. Ima tu terus-terus mendesak dia untuk mengetahui perkara yang sepatutnya memang dia tak kongsikan. Jadi untuk meredakan keadaan, Kak Rina minta bedak compact daripada Ima ni. Kak Rina cakap macam ni, Ima, kau ada bawa tak bedak compact? Aku pinjam boleh? Macam tu. Lepas tu Ima ni dia macam seronok tau. Kawan dia dah bagi respon nak bercakap dengan dia, minta pula bedak compact dengan dia kan. So dia cakap lah, ada dengan aku. Kau nak pakai bedak aku ke? Boleh. Tak ada hal. Boleh. Aku suka macam ni. Dia pun keluarkan bedak compact daripada beg dia. Bila dikeluarkan, Kak Rina ambil bedak compact tu, buka, tengok ada cermin. Nasib baik ada cermin. Memang aku nak yang ada cermin macam ni. Kau ambil bedak compact ni, kau buka, kau tengok cermin dia. Okey, sebelum kau nak tengok pada cermin ni, kau baca Al-Ikhlas 3 kali. InsyaAllah dengan izin daripada Allah,
Kalau aku betul, kau akan nampak apa yang aku nampak. Tapi kalau tak nampak, mungkin aku dah tersalah pandang. Macam itulah. Jadi imam pun dia tak fikir panjang, dia tak rasa apa yang dia akan lihat. Dia ambil cermin tu, dia baca Al-Ikhlas 3 kali seperti yang disuruh oleh Kak Rina. Masa last dia baca Al-Ikhlas kali yang ketiga tu, alangkah terkejutnya Ima bila dia tengok pada cermin tu wajah dia bukan lagi wajah asal dia. Apa yang dia nampak pada masa tu adalah wajah seperti seekor beruk yang berwarna hitam. Cuba korang imaginekan wajah beruk berbulu, muka hitam, semua hitam, nampak biji mata je. Bila Iman nampak diri dia macam tak sama dengan sifat manusia macam tu, dia pun melemparkan bedak kompak tu, pam, dia lempar ikut arah tangan dia, ikut dandilah dia nak lempar kat mana. Dia terkejut. Lepas tu dia menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, kenapa ni, kenapa ni. Dia pegang pada wajah dia masa tu, dia pegang, kenapa ni Rina, Rina kau cakap dekat aku, Rina apa dah jadi kat muka aku ni, Rina tolong aku, Rina tolong aku. Alangkah terkejutnya Kak Lin yang masa tu masih berada di dalam tandas. Kak Lin menerpa ke arah Ima ni. Dia peluk Ima, kemudian dia nasihatkan Ima, ingat Allah, sebut Allah, Allahu Akbar, ya Allah, kenapa ni, dia bagi tahu. Lepas tu Kak Lin marahkan pada Rina, apa yang dah berlaku ni, kau buat apa dekat Ima ni, kenapa Ima macam ni teruk sekali. Sementara tu keadaan di dalam restoran tu jadi sunyi sepi aja, sebab pelanggan-pelanggan dekat situ dah mula tertarik ataupun dah mula orang kata tertumpu ke arah mereka tau. Jadi pelanggan-pelanggan kat situ, pelayan kat situ, owner restoran tu dia macam tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba lah macam gaduh kat situ kan. Ada yang dikatakan pergi untuk bantu redakan keadaan, dan ada juga yang dikatakan duduk terkejut macam tu je, tengok apa sebenarnya yang berlaku, dah kenapa perempuan tu tiba-tiba menjerit, macam tu. Sementara tu Ima dia masih juga menjerit, kenapa dengan muka aku ni, apa dah jadi dekat aku, apa benda ni, macam tu kan. Jadi Kak Lin cuba istighfar, Astaghfirullahalazim, ingat Allah, Imam kau kena ingat Allah. Dia peluk, lepas tu Imam ikut tau, Astaghfirullahalazim, ya Allah. Makin perlahan nada dia, makin perlahan. Kemudian Imam lembik di pangkuan Kak Lin. Dia menangis sepuas hati. Aku tak tahu apa aku nampak. Aku tak tahu. Tolong Lin, kau tolong aku, Lin. Masa keadaan menjadi sangat terdesak, Lin terpaksa bertanyakan dengan keras kepada Kak Rina, kau cakap dekat aku, apa yang kau dah buat pada Ima? Apa dah jadi? Sebenarnya ni, aku tinggal korang sekejap je tau. Aku tahulah, engkau daripada tadi lagi masa Ima datang, engkau memang tak puas hati dengan dia kan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Lepas tu Rina dia macam, kau tak faham lagi ke? Kau tak faham lagi ke? Tadi aku cakap kat kau, dia pakai apa? Aku bagi tahu kau kan. Alah, jadi Kak Lin dah dapat idea, dah datang, sesuatu input dah datang. Ini mesti sebab dia pakai tu kan. Aku cuma tunjukkan apa yang aku nampak, dan dengan izin Allah, dia boleh nampak muka dia. Kalau kau nak tahu apa dia buat, dia kena tanggung lah. Dia bersubahat dengan syaitan iblis. Apa yang dia buat, dia sendiri kena tanggung lah. Takkan kau nak salahkan aku pula. Aku cuma jalankan tugas aku. Dia yang desak aku, minta aku, kenapa aku berkelakuan pelik daripada awal dia jumpa aku. So aku cuma tunjuk perkara yang betul. Masa tu Kak Lin dia ambil inisiatif untuk berada di meja tu, meja makan tu. Kita cool, kita bincang. Sekarang ni orang sekeliling semua pandang kita. So Lin, kau rasa benda ni boleh bawa bincang lagi ke? Aku yang tengok benda yang tak elok tau. Aku yang rasai. Kau kata benda ni boleh bincang lagi ke? Kau tanya perempuan tu. Kau tanya dia kenapa dia buat kerja bodoh macam tu. Kau tanya dia kenapa dia tergamak menyekutukan Allah sampai sanggup pakai susuk. Kau tanya dia. Sekarang ni memang dah jelas dia pakai susuk tau. Jadi Kak Lin dia bertanya dengan cara baik. Dia nak
memulihkan keadaan dekat situ. So dalam-dalam mulut dia tu agak kurang baik. Maksudnya dalam-dalam mulut dia tu laser, tapi ada part dia memang pandai untuk atasi situasi dekat situ. So Kak Lin pun bertanya dengan cara elok pada Ima, kau cakap kat kita orang apa yang kau dah buat sebenarnya. Sebab aku sebenarnya dengar daripada rakan-rakan kita, engkau dah sihirkan madu kau. Betul ke? Tak lah, aku tak sihirkan madu aku pun. Korang salah dengar. Aku cuma pergi pakai susuk pemikat. Aku cuma nak pikat hati laki aku je. Aku nak laki aku tengok aku ni cantik. Laki aku ni nak balik dengan aku. Jalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Balik, adil semua. Salah ke aku buat macam tu? Aku cuma nak kelihatan cantik je. Itu je. Bukannya aku pakai susuk pemikat ni aku nak pikat jantan tu. Aku nak pikat jantan ni. Aku nak pikat laki aku je. Kau cakap ke aku, Rina? Salah ke aku apa aku buat ni? Jadi Rina pun istighfar, astaghfirullahalazim. Kau tahu tak, niat kau tu kau rasa dah baik tau. Sebab kau nak laki kau balik jalankan tanggungjawab sebagai suami pada kau. Tapi niat tak menghalalkan perbuatan. Sebab perbuatan kau ni memang dah salah di sisi agama, kau tahu tak? Kau dah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau boleh cakap lagi cara kau ni salah ke? Salah ke? Memang salah lah. Aku cakap memang salah. Kau nak aku menjerit ke kat restoran ni? Kau nak aku cakap bab-bab macam ni ke? Jadi masa tu keadaan Kak Rina betul-betul marah. Aku rasa kan kau ni betul-betul dah jual akidah kau, tahu tak? Kau tahu tak? Bila engkau meminta bantuan daripada jin, syaitan, kau dah korbankan satu benda dalam diri kau, kau tahu tak? Apa yang kau korbankan adalah akidah kau. Engkau dah letakkan nilai akidah kau tu paling rendah. Sepatutnya nilai akidah kau pada Allah itu paling tinggi, kau tahu tak? Aku tak tahu macam mana kawan aku boleh jadi seteruk macam ni. Jadi keadaan bertambah teruk. Kak Lim pegang kepada bahu Kak Rina. Cuba tenangkan Kak Rina. Rina please Rina. Kita kat orang ramai ni Rina. Rina please. Aku minta maaf. Rina aku minta maaf Rina. Rina tolong aku Rina. Tolong aku minta maaf. Aku tak ada niat lain. Aku betul-betul tak ada niat lain. Lagipun madu aku yang mulakan dulu. Dia yang sihirkan laki dia dulu. Aku ikut cara dia je. Kau ikut cara dia. Habis kalau madu kau terjun dalam lombong, kau nak ikut mampus ke terjun dalam lombong macam tu ke? Otak kau ada, kau pakailah. Tak payahlah nak bergaduh korang. Buat malu je korang bergaduh dekat sini. Sekarang ni Rina, sekarang ni Ima, kita bincang betul-betul apa yang kita nak buat. Dalam keadaan macam tu, Ima merayu kepada Rina. Rina tolong aku Rina. Rina, aku tahu kau boleh tengok benda-benda mistik. Kau boleh nampak benda-benda mistik. Aku tahu. Kau tolong aku boleh tak? Kau tolong keluarkan benda ni dari muka aku, please. Aku minta tolong keluarkan. Tahu kau takut kan? Okey, aku cakap kat kau. Aku boleh tengok dengan izin Allah. Aku boleh tengok benda-benda yang mistik orang lain tak boleh tengok. Aku akui perkara tu. Tapi untuk pengetahuan kau, aku dah dilarang oleh nenek aku, atuk aku, nenek moyang aku supaya jangan berhubung dengan jin syaitan macam ni. Jangan berurusan dengan mereka. Kalau aku tak berurusan dengan mereka, aku memang tak ada ilmu untuk mengubati siapa-siapa pun. Apatah lagi aku nak keluarkan benda syirik tu kat dalam tubuh kau, dalam muka kau, agak-agak lah. Aku memang tak pandai lah semua tu. Macam ni lah. Engkau pandai pergi tanam benda tu kan. Engkau pergi balik semula dekat bomoh yang kau tanam tu. Lepas tu kau minta dia keluarkan balik. Aku pernah dengar tau, kalau bomoh tu hidup lagi kau selamat. Kalau dah mati, apa kau nak buat? Aku rasa kan lebih baik kau cepat pergi jumpa dengan bomoh yang tanam benda tu kat muka kau. Jadi bila mendengar nasihat daripada Rina tu, Ima dia sekali lagi minta tolong kepada Kak Rina untuk bantu dia cari jalan keluar. Ikut dia pergi jumpa bomoh tu, bantu dia untuk tak lagi berkait dengan perkara-perkara macam tu. Alhamdulillah Kak Rina bersetuju, tapi bersyarat. Apa yang disyaratkan oleh Kak Rina minta agar Ima ni minta
ampun, minta maaf dengan suami dia, dengan datuk tu, kemudian minta maaf dengan datin. Walaupun Ima ni memang tak sihirkan datin, tapi Ima tetap buat kesalahan sebab dia dah ganggu kebahagiaan orang lain dengan cara yang salah. Jadi Ima bila mendengar pada perjanjian tu, dia kata boleh aku ikut je asalkan aku boleh keluar daripada semua ni. Kau kena bertaubat. Itu yang paling penting. Kau kena kembali ke jalan yang benar. Kau kena sentiasa bertaubat. Aku rasa sekarang ni kau kena banyakkan jumpa ustaz dengan ustazah. Alhamdulillah, dengan nasihat yang diberikan, semuanya berkeadaan baik. Tapi kan dalam penceritaan akak ni, akak sebenarnya tak bagi tahu pada korang. Okey, sekarang akak bagi tahu Semasa Ima pegang bedak compact powder tu, nak tengok pada cermin tu, Ima telah terpandang wajah dia yang mana akak bagi tahu seperti seekor beruk yang akak cakap tadi. Tapi semasa tu jugalah Kak Rina telah pun nampak sebelum tu ada satu susuk tubuh perempuan kecil yang berpakaian seperti Jawa kuno, berdiri betul-betul bersebelahan dengan Ima. Maknanya dekat situ perempuan Jawa kuno tu pada awalnya berdiri dalam keadaan yang masih lagi okey. Dia tak adalah macam nampak macam perempuan yang menakutkan macam tu. Masih lagi berdirinya satu susuk tubuh perempuan dalam keadaan sopan. Wajah dia okey-okey je, biasa je, tak adalah cantik mana. Lepas tu aksesori dekat wajah dia ke badan dia kan, kalau kita kata Jawa kuno macam tu, kalau kerabat tu macam orang kaya-kaya macam tu, dia akan ada aksesori apa semua. Tak, dia kosong tau. So dia just pakai kain batik berkemban macam tu, berdiri kat situ. Kemudian bila Rima sebut Allahu Akbar, dia ada sebut kalimah Allah masa tu, perempuan tu telah berubah menjadi seperti perempuan hantulah, senang cakap. Di mana rambut dia yang memang cantik tadi menggerbang. Lepas tu dia punya kain batik tu macam dah ditiup angin, macam menggerbang macam tu. Tangan dia macam, kedudukan dia macam ni, macam marahkan sesuatu, nak marah, nak menjerit apa semua. Dalam masa tersebut, bila Ima mengulangi kalimah Allahu Akbar, dia menyebut Allahu Akbar berkali-kali, susuk tubuh tu berubah menjadi hitam tau. Hitam daripada rambut sampai kaki. Kemudian macam nak terkam ke arah Kak Rina. Sementara nak terkam ke arah Kak Rina, semua tak perasan masa tu Kak Rina telah membacakan ayat suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh datuk nenek dia sebagai pendinding untuk berhadapan dengan perkara ni. So Alhamdulillah, dengan basic yang dia ada, dia bacakan pada masa tu, dan Alhamdulillah juga susuk tubuh tu menghilang masa tu. Sebab itulah mereka berpeluang untuk berbincang di meja tersebut selepas tu. Sebab kalau diikutkan, kalau perkara tu masih nak stay kat situ, memang Kak Rina takkan berbincang dekat meja tu untuk bantu Ima. Jadi Alhamdulillah korang, bila situasi ni dah pun berlalu, Ima dikatakan bahagia dengan Datuk sampai sekarang. Sebab Datuk kahwin dengan Ima pada awalnya untuk mendapatkan anak lelaki. Sebab Datin tak boleh nak beranakkan anak lelaki. Asal beranak je anak perempuan, usia pun dah agak tua. So Datuk buat keputusan untuk kahwin dengan Ima untuk mendapatkan anak lelaki. Tapi sayangnya Ima dan Datin ni dia saling cemburu antara satu sama lain, saling deki antara satu sama lain, hingga menyebabkan mereka ni melakukan perkara syirik dan kurafat. Yang ni kita jangan ikut. Jadi selepas tu Ima dikatakan ikut pada perjanjian dia pergi minta maaf dengan Datuk, dengan Datin semua. Mereka dikatakan berbaik selepas tu. Lantaran pula masa tu Datin disahkan mengidap kanser payudara. So nak tak nak, Datin dah tak ada tempat untuk dijadikan kawan. Mereka pun berkawan baik. Dan untuk pengetahuan korang, Ima sehingga sekarang 2022 telah memiliki seorang anak lelaki yang sekarang ni dah berusia 12 tahun. Jadi kejadian ni dah berlaku 20 tahun yang lalu. Itulah perkongsian yang dikongsikan oleh PA untuk akak.
pengalaman yang dialami oleh Kak Rina. Kalau korang suka dengan cerita ni, Alhamdulillah. Kalau tak suka, Kak minta maaf. Apapun, apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut perbuatan syirik dan kurafat, kerana ia akan memesongkan akidah kita. Baik korang, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi dengar. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.